Tajuk yang kita akan belajar ialah reka bentuk elektrik. Dalam kehidupan harian kita, elektrik memainkan peranan yang penting sebab banyak gadget peralatan yang kita guna memerlukan elektrik. Mari kita lihat objektif PowerPoint ini. Kita perlu mengenal pasti 4 jenis elemen sistem elektrik. Yang kedua, menjelaskan 4 jenis elemen elektrik dan menjelaskan 3 cara reka bentuk litar peralatan elektrik. Elemen yang pertama iaitu sumber. Ia boleh dikategorikan kepada sumber yang boleh diperbaharui dan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Sumber yang boleh diperbaharui ialah sumber yang boleh diguna semula dan kekal kita boleh dapat. Contohnya, angin, air, matahari dan ombak. Manakala bagi sumber yang tidak boleh diperbaharui, sumber jenis ini tidak dapat dikita semula dan kita akan guna habis. Contohnya, petroleum, arang batu, gas dan tenaga nuklear. Elemen kedua ialah medium. Medium ialah perantara antara sumber dengan beban. Ia berfungsi untuk mengalirkan arus elektrik. Medium boleh dibahagi kepada 2 jenis, iaitu medium yang berwayar atau medium yang tanpa wayar. Beban ialah elemen ketiga yang bermaksud peralatan elektrik sambungan dengan litar elektrik supaya beban dapat berfungsi dan beroperasi. Beban menghasilkan cahaya daripada mentol, putaran kipas daripada motor elektrik dan bunyi daripada pembesar suara. Elemen keempat ialah kawalan yang bermaksud pengawalan arus elektrik. Kawalan diperlukan untuk memutus dan menyambungkan litar. Kawalan ini boleh dilakukan secara manual atau automatik. Seterusnya, kita belajar 2 jenis arus. Yang pertama, arus ulang-alik. Ini berlaku apabila sistem penjanaan dan pengagihan elektrik dari stesen jana kuasa ke rumah. Penggunaan transformer membenarkan arus menaikkan atau menurunkan voltan. Penghantaran elektrik dilakukan dalam keadaan voltan yang tinggi supaya dapat merendahkan nilai arus. Ini sebab mengurangkan kehilangan kuasa semasa proses penghantaran. Arus terus ialah jenis arus yang kedua. Ia merujuk kepada sistem kuasa dengan hanya satu kekutupan voltan atau arus dan arus mengalir secara sehala. Sumber yang digunakan untuk menghasilkan arus terus ialah bateri, sel solar dan dinamo jenis komutator seperti yang ada di basikal. Sekarang, mari kita belajar reka bentuk litar peralatan elektrik. 3 aspek yang ada dalam reka bentuk litar peralatan elektrik ialah keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan sambungan litar. Aspek keselamatan diutamakan sebab melindungi pengguna dan alat daripada berlakunya litar pintas dan melindungi pengguna daripada terkena renjatan elektrik. Oleh itu, kedudukan litar mesti tersembunyi, tidak dicapai dengan tangan dan tidak terdedah. Contohnya, perionasi dan ceret elektrik, litar elektrik terletak di bahagian bawah.
Perhatikan gambar raja yang ditunjukkan. Reka bentuk kedudukan peranti-peranti seperti elemen pemanas, sensor tekanan dan sensor suhu diletakkan bersama dengan litar elektrik. Reka bentuk ini bertujuan menjimatkan ruang. Di samping itu, litar dapat disusun dengan kemas dan menarik. Reka bentuk sambungan litar elektrik perlu disusun mengikut fungsi yang dikehendaki. Ada 3 jenis litar yang perlu kita belajar, iaitu litar tertutup, litar buka dan litar pintas. Mari kita lihat gambar raja yang ditunjukkan. Litar tertutup bermaksud satu kitaran yang lengkap dengan pergerakan arus, voltan dan kuasa. Mentor akan menyala apabila switch. Litar buka pula tidak mempunyai satu kitaran lengkap dan mentor tidak akan menyala apabila switch dibuka. Manakala bagi litar pintas, ini berlaku apabila wayar positif yang bocor tersentuh dengan wayar negatif yang bocor tanpa melalui beban. Ia juga akan menghasilkan percikan bunga api dan menyebabkan kebakaran. Sebab itu, kalau dapati sebarang kebocoran wayar, mesti diambil berat supaya tidak berlaku apa-apa yang tidak diingini. Baik, subtajuk yang lain kita akan belajar kemudian. Sekian, terima kasih.